Dan yang ketiga, jangan membawang. Nanti muka jadi macam kulit bawang. Nak awet muda kan? Cuba berfikir positif tentang diri sendiri dan juga tentang orang lain. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi kembali semula menerusi Alangkah Pagi edisi hari ini yang terakhir untuk 15 Februari 2019. Pastinya kita bawakan kepada anda Al-Art Rahsia Sihat Bersama-sama. Jadi minggu lepas kita berbicara berkaitan dengan bagaimana minyak zaitun membantu untuk obesiti. Hari ini sekali lagi dituding 20 jari ke muka tanpa Amal Yusof bersendirian berkaitan dengan kurus secara sihat. Terima kasih Al-Art. Tapi kita kena bawakan jugalah orang yang pakar. Kalau nak bicara berkaitan dengan isu ini, kita bawakan Tengku Azmadi yang merupakan blogger diet kesihatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Masuk-masuk je dah berdebar. Rasa macam nak pakai pun boleh, tak pakai pun boleh. Tapi kalau anda ada soalan, ada soalan yang ingin anda tanyakan kepada kami, yang nak anda dapatkan jawapan lah berkaitan dengan kurusan sihat ni, boleh hubungi kami pastinya di talian 03 26927939 ataupun tinggalkan soalan anda di live Facebook Bernama Radio. Nak tahu juga nak panggil apa ni? Kalau dalam blog orang panggil apa? Panggil Madi je lah. Madi. Senang cerita. Madi. Okey. Encik Madi. Nak encik juga ni. Bila mula ni sebagai blogger kesihatan ni? Okey, since kalau secara official officialnya saya mula 2014, akhir 2014. Last 2014 lah. Saya start sebagai blogger. Tapi kenapa, biasa orang tanya kenapa saya nak buat blog untuk diet semua everything kan. Sebelum orang tanya saya, you tak gemuk, tapi kenapa nak masuk dalam nak sibuk orang gemuk kan. So for me it's like macam saya nak beri something dekat public. Nak sedarkan dia orang sebenarnya nak kurus ni kena ada ilmu yang betul, dengan ada orang yang guide yang betul, dan jangan cari ilmu sesat lah orang panggil kan. Sometimes yang ilmu sesat tu yang macam menyebabkan kita tak kurus-kurus lah. For me for the start untuk buat blog ni, sebab saya rasa belum ada blog yang betul-betul fokus nak beri pasal kesihatan, pasal diet dengan cara yang betul. Okey. Tapi memang ada background dari segi kesihatan ataupun dari segi nutrition ke macam mana? Ini yang paling tricky for me lah. Orang tanya, saya business study punya student, degree. Okay. Tapi saya dalam bidang marketing. So saya selalu nampak benda ni sangat satu bidang luang lingkup yang besar. Tapi untuk jadi expert, kita tak semestinya ada degree dalam bidang semua tu kan. Tapi ada melalui pembacaan, melalui rujukan. Saya banyak merujuk dengan Dr. Norman Narawi. Saya sangat-sangat banyak rujuk dengan dia pasal pemakanan. So dia sangat membantu saya makanan mana yang macam mana kita perlu makan, artikel-artikel macam mana yang perlu kita keluarkan. So for me, saya ada satu orang yang saya boleh rujuk lah. Biasanya saya ada seorang yang boleh rujuk lah. Tapi kan dia kalau orang ni business minded lah, kita tahu dah sebab tu ambil degree in business kan. Tapi dia kadang-kadang ada tiga. Contohnya macam wanita yang disukai tapi tak kurus ke, so aku buat blog untuk dia ke, ataupun tengok mak aku tembamnya, mak bacalah blog yang nak buat ke. Dia something tiga, mesti ada benda. Dia tak ada tiba-tiba nak tolong masyarakat. Orang takkan percaya benda tu. Baik bagi tahu sekarang. Keluarga saya alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Tidak ada yang melebihi tahap obesity. Alhamdulillah. Tetapi apa yang orang kata triggernya, saya dulu injured main bola. And then saya naik berat tak banyak lah, about 10 kg kot. Lutut dislocated and then berat naik 10 kg. And masa tu saya dah cuba macam-macam produk. Produk kan mula-mula. Ni yang salah lah ni. Ya, mula-mula salah. Saya sebut produk, kalau sebut ni kan mesti orang kenal lah. So macam-macam produk saya guna. Jangan sebut. Okey, saya tak sebut. Saya takut. Takut. Tapi kenapa saya tak berjaya? Saya kata, why, kenapa aku tak berjaya? And after that, saya cuba method saya sendiri. Saya tukar method saya kata, kenapa aku sepatutnya dulu kita selalu makan diet, tak boleh makan nasi kan? Kalau kau makan nasi mesti gemuk kan, selalu macam tu kan. Tapi saya kata memang tunjuk dekat muka tak sengaja Tak apa. Ada kesedaran tu aja Okey. Tak jadi aku kota baru esok ni. Okey. Bila saya naik 10 kilo tu, so saya stop main badminton, saya stop main bola because saya punya lutut tak boleh guna langsung masa tu. Because saya solat pun atas kerusi semua everything. Saya rasa aku kena buat diet cara orang kita lah. Orang kita orang Malaysia. Orang kita makan nasi kan. Saya lagi seorang Kelantan makan budu. Kelantan. Kelantan kita. Saya kita jangan pecah. Betul. So saya mencari sesuatu yang
dekat dengan orang kita. So kita panggil, kita nak bahasa orang putih localize kan lah. Kita punya diet tu. So itulah yang orang kata, saya buat macam tu. After that, saya share dalam blog saya. Bila saya share dalam blog saya tu, dia jadi viral. Hamba pun tak tahu lagu mana viral, so jadi viral lah. So saya tulis satu artikel ni, bagaimana saya turun 5 kg dalam masa sebulan. Sebulan Benda tu is very simple thing. Saya kata viral sampai berpuluh ribu orang share. 2014 lah masa tu. 2014. So saya macam it's like trigger for me. Maksudnya orang mencari benda-benda macam ni lah. Orang mencari benda-benda macam ni, so for me like, why not saya fokus kat situ. Sebab saya tidak menjual apa-apa produk dekat blog saya. Saya sangat-sangat fokus tidak menjual apa produk lah. Tapi mencadangkan produk-produk yang benda-benda yang bagus. Yes, betul. Bahan alami khususnya, Bahan alami, kalau yang saya tengok lah. Betul. Okey, baik. Tapi kan Tengku Mahdi ada juga yang kata lambat kot sebulan berapa kilo ni? Sebulan 5 kilo. 5 kilo. Hey, I baca iklan sekarang. Okey, seminggu 7 kilo. Okey, faham. Kenapa I nak tunggu lama-lama? I nak bersanding bulan depan. Soalan tu ada pro and cons dah tak. Okey. Kalau orang yang selalu diet, yes, 5 kilo ke 7 kilo sebulan is very easy sebenarnya. Lagi-lagi orang yang kata, biasa kita pakai term gemuk air, tapi bukan gemuk air lah. Dia pakai dia macam badan tu banyak air. So yang biasa lose dalam 5 to 6 kg, 7 kg is like macam air je. And after that, kalau you stop karbo, and bila you makan balik karbo macam nasi ke roti semua everything, yang you akan naik berganda 14 kilo. Apa nak bangga sangat 10 kilo je pun. So akan naik balik 7 kilo plus. So for me, nak turun 7 kilo senang, tapi nak istiqamah, dengan istiqamah konsisten, itu yang penting sebenarnya. Itulah saya pun nak tanya juga berkaitan dengan dah kurus kemudian dia naik balik tu, mungkin ada kesilapan di situ. Tapi kita nak tahu juga macam mana kita nak mula diet. Now, orang sekarang dia sedar dia gemuk. Sedar. Gemuk, nak beli baju susah, nampak tak cantik, keluar kat TV sebesar kau saja. Contohnya. Tapi dia sedar dia tak sihat. Dia sedar dia mungkin tak boleh nak berlari laju, tapi tak tahu bila nak mula. Tengok produk-produk yang ada. Minyak zaitun dah makan setiap pagi dengan sebelum tidur. Tapi lain-lain tu dia tak ada. Macam mana nak mula ni? Biasa sebab saya permulaan ni biasa ada kesedaran diri. First, sangat-sangat penting kesedaran diri. Sebab nobody can help you unless yourself lah. Diri you. So saya kata-kata jadi selfish lah. Kita tak boleh jadi macam, kalau biasa saya selalu guide mak-mak kan. Macam makcik saya guide kan. Saya kata kepada orang, jangan jadi di BKL. Makanan anak-anak semua tolong habiskan. Membazir amalan syaitan. Tetapi saya kata ajar anak untuk makan secukupnya. Jangan jadikan alasan makanan anak lebihan itu sebagai kata amalan setan semua kan. Tapi kita kena ajar anak juga makan secara yang sepatutnya. Cukup lah kalau macam bagi dulu sikit and then tambah. So kata pertama kalinya kita kena ada kesedaran diri. So saya kata be selfish. Kena jadi selfish. Sebab apa? Untuk sihat ni kita kena utamakan diri dulu. Love yourself lah. Sayangi diri anda dulu. So for me itu kena bermula. And kedua kena cara matlamat yang betul. Setengah orang macam yang DJ cakap kan. Ada setengah orang cuba Raifa, boleh panggil saya Raifa. Raifa cakap nak kurus sebab nak cantik, nak kurus sebab nak balas dendam dekat boyfriend, kan? Boyfriend tinggalkan sebab makin gemuk. Kan? Padahal dia pun muka macam Baldi. Itu saya. Contoh. Okey. For me like matlamat tu dah salah. Matlamat tu dah kena betul. Kan nawaitu tu kena betul lah apa-apa kan. So matlamat utama saya kata kat dia, kena sihat dulu. Kena sihat. After that, lepas you sihat, you akan dapat matlamat kurus tu. Sebab setengah orang cakap, kurus, dia akan sekejap je. Tapi sihat adalah selama-lamanya. Itu penting. Sebab matlamat dengan niat tu penting sekali. Itu nak menentukan konsisten ataupun istiqamah atau orang tu untuk buat dia punya diet seharian. Okey, apa cabaran terbesar? Orang selalu suka kata sebulan pertama ialah sangat struggle. The struggle is real. Biasa. Kan? Jadi apa cabaran terbesar bila kita mula berdiet ni ataupun nak kurus ni? Dia cabaran paling besar adalah manusia. Kawan-kawan sekeliling. Ya juga. Kena kawan-kawan gemuk yang nak diet pun kita sama-sama diet. Itu betul. Itu saya cakap, nak diet ni kena ada grup sokongan. Kena ada orang yang memahami. Kalau kita asyik berkawan dengan orang-orang yang so-called supermodel kurus, dia makan apa pun tak gemuk kan. Tiba-tiba kau jealous kat dia. Dia makan apa pun tak gemuk. Tapi masa kita makan nasi sikit pun dah gemuk. Tapi sebenarnya sikit bagi kita lah sebenarnya. Tapi sebenarnya benda tu dah berlebihan. Sebab program kali ni menusuk kalbu kan. So, for me it's like macam dia kena ada dekat sokongan. First line sokongan. Buan kawan-kawan yang macam mengejek you. You nak kawan-kawan yang sangat talam muka. You cute, comel lah you gemuk. So tak?
Tapi kat belakang mengumpat. Kalau si Mina tu nampak je macam tu. So kita tak nak kawan-kawan yang macam talang dua muka. So kita dapat sokongan mereka yang sama-sama nak struggle untuk kuruskan badan. Kalau ada coach yang bagus, masuklah program-program yang macam membantu anda untuk dalam kelompok yang sama. Sebab benda-benda tu penting. Sokongan tu penting sangat. Lagi-lagi sama ahli keluarga. Sebab saya faham alasan diorang cakap mak saya masak sedap lah. Jangan kata mak saya pun masak memang sedap. Kenapa pejam mata orang kata sedapnya kau masak? Bagi saya try dulu, bagi kita tahu Okay. So for me, bukan saya ni contoh. oh contoh, okay. Oh my god. Kurus ni. So contoh katakan kita kata macam mak lah biasa kan yang mak saya masak sedap nanti tak makan derhaka. Betul tak? Mak menangis tapi padahal hati tu memang nak makan pun. Alasan gunakan mak. So sebenarnya kena dapat sokongan bagi tahu mak saya bukan nak kurus sebab nak cantik tapi saya nak sihat sebab saya ada anak-anak nak kena jaga. Saya ada suami yang mungkin bakal suami yang saya kena jaga kan. So benda-benda macam tu kena beritahu sebab diorang tak tahu, diorang kan tak akan bagi sokongan sebab mungkin dia kata ni anak aku nak kurus kenapa? So kena dapat sokongan dengan orang yang terdekat dulu. Okey. Baik, ada yang kata kita tak payah bersenam kita jaga je makan 70% you akan turun dik. Betul ke? Dia betul dan salah. Ada dua-dua. Kalau you makan saja tetapi makan akan kurus sebab 70% atau 80% adalah makanan. And then 20% adalah senaman ataupun gaya hidup aktif lah. Tapi for me tak balance lah. Betul tak? You kurus tapi dia tak ada stamina. You tak fit. Sebab kita sekarang kita nak sihat dan fit. Itu penting. Okey. Tapi Tengku Madi, ada juga orang yang dia besar. Okey, dia besar. Tapi bila cek tak ada diabetes, tak ada darah tinggi, semua elok, bagus. Maksudnya tip top badan. Macam tu. So, nak buat apa kurus? Husband I pun suka I gebu-gebu ni. Contoh. Ni semua contoh lah, bukan saya. Risiko, kita kena fikir risiko juga. Risiko orang yang obesity lebih tinggi untuk dapat penyakit dengan orang yang tak obesity lah. So, kita kena fikir. Kita nak menjadikan orang ke arah risiko yang tinggi ataupun ke risiko rendah. Betul tak? Maksudnya kita lebih mencegah tu lebih bagus daripada merawat. So tapi sebenarnya saya tak berapa nak percayalah kalau orang kata badan tembam, cute, comel tu tidak ada masalah kesihatan. Sebab pengalaman saya sendiri, yang jumpa saya yang selalu WhatsApp semua everything type, yang badan tembam semua ni, biar kebanyakan diorang adalah ada diabetes. Itu paling tinggi sekarang. So kena terima hakikat lah. Setengah orang cakap, I dah cute. I tak ada penyakit pun tapi you kena hakikat you ada dalam risiko yang tinggi untuk dapat penyakit. Okey. Baik, untuk anda yang baru mendengarkan kami, kita bersama-sama dengan Teguh Asmadi yang merupakan blogger diet kesihatan dibawakan oleh Al-Art Sihat, Rahsia Sihat Bersama. Okey, boleh sebut tak Al-Art? Saya dah mula makan minyak zaitun, diberikan terima kasih kepada Al-Art menaja botol untuk saya cuba. Jadi alhamdulillah ada penghadamannya lebih bagus di situ. Tapi nak tahu macam mana minyak zaitun ni boleh membantu kita nak turunkan berat badan? Kalau orang kata minyak, dah namanya minyak, dia memang jahat. Itu dulu. Dulu kita diberi macam konspirasi lah. Minum makan minyak ni you akan gemuk tu. Tapi sebenarnya kita tidak melihat penyebab utama. Minyak dua sudu je pun dek. Takkan dua sudu gemuk. Betul tak? Kita tak tahu, kita tengah tanya. Betul. Kita tengah tanya. Sebab kita terlalu daif. Daif je. Naif. Okey. Sebab apa kita kata naif? Sebab kita terlalu mendengar maklumat-maklumat yang salah dan kita ambil maklumat tu kata itulah penyebab. Sebenarnya kau makan nasi seperiuk kata cakap kau orang. Betul tak? Kau makan donat, kau makan goreng pisang semua. Tak ada, dah lama tak rasa semua tu. Tak rasa sama tu kan? Tak kurus juga. Sebab benda-benda macam tu sebenarnya yang jadi penyebab. Sebab macam kata bagaimana saya panggil minyak zaitun ialah fat burner semula jadi. Sebab apa? Dia adalah lemak sihat sebenarnya. Dia lemak sihat ni membantu untuk burn fat. Visceral fat ni yang kita tak nampak sebenarnya. Lemak-lemak dekat jantung, lemak dekat organ, dekat saluran darah. Lemak-lemak tu yang lagi bahaya daripada yang lapisan pertama yang lemak pertama ni kan. So itulah keperluan lemak sihat ataupun lemak tak tepu macam minyak zaitun, minyak kelapa dara, all those kind yang macam minyak-minyak sihat ni kita perlu amalkan. Tapi tidaklah berlebihan. Tu dah tadi sebab sebut tadi bagus, takut orang gogok buat macam minum air pula macam ni pula tu. Dia cara makan yang betul macam mana? Esok lawas terus kan. Betul macam tu kan. Esok masuk hospital kena drip. So for me nak amalkan minyak zaitun ni banyak cara dia. Sama ada kita nak minum direct, lebih kurang dalam 60 ml je sehari, tak payah banyak-banyak pun. Janganlah minum
1 liter macam ni kan, matilah kan. Tak boleh Tak boleh. So 60 ml dah cukup sebab itu keperluan. Sebab badan kita kena tahu. Badan kita dia punya makronutrien kita panggil kan. Yang perlu badan kita adalah lemak, protein dan karbo. Masuk badan kita tu je kenal. Masuk goreng pisang dia tak kenal goreng pisang. Oh, dia tak kenal. Dia tak kenal donat. Masuk badan aku donat lah. Tak. Dia masuk karbo. So kita kena faham karbo adalah makanan paling. Hari ni rasa macam berdebar je bagi topik sebab DJ dia macam cute kan. Tak apa. Kita Tak terima apa, dengan hati terbuka. terima dengan hati terbuka. Okay. Cakap, teruskan. So, kita kena faham apa keperluan badan kita. Kita perlukan karbo, kita perlukan protein, kita perlukan lemak sihat. Tapi banyak mana yang kita perlukan. Okey. Itu penting sebenarnya. Banyak mana yang kita perlukan. So, kalau macam kita, Marhain, kita memang tak adalah ambil cikgu ke coach ke apa ke. Kita boleh hitung sendiri ke berapa banyak yang badan kita perlukan? Boleh. Secara simple lah. Saya makan ni macam rakyat-rakyat Marhain yang simple-simple. Tak perlu nak kira kalori tak payah bawa kalkulator semua. Bawa kalkulator semua kan. Okay. Senang je. Kita ada tapak tangan kan. Okay. Yang sihat walafiat ni ada tapak tangan. Okey, lambai-lambai dulu. Okey, selamat. Okey, kata tapak tangan. 8 lagi satu. Okey. Biasa karbo. Kita kira genggam, 1 genggam je. Any karbo. Karbo nasi ke, bihun ke, laksa ke, spaghetti ke. So yang macam western ni spaghetti kan. Kita macam kita nasi orang kampung, 1 genggam je. Okey. Itu adalah karbo. Sekali makan atau satu Sekali hari? makan. Sekali makan boleh makan 10 kali dah 10 genggam. Tak boleh. Ya Allah, itu seperiuk deh. So berapa kali kita boleh ambil Karbo 1 hari boleh ambil 2 ke 3 kali. Okey, 2 hingga 3 kali. Okey, segenggam. Segenggam. Okey, protein. Okey. Tapak tangan kan? Buka tapak tangan. Ini adalah protein. Okey. Ni adalah protein. Okay. Ayam, telur. Besar ni. Ya, besar ni. Lebih kurang besar ni lah. Tapi tebal dia macam mana? Lebih kurang tebal ni lah. Sebab kadang-kadang ayam kan, ayam sekarang kecil-kecil pun dia boleh besar ni juga. Seekor. Oh, tak boleh So okay, lebih kurang tebal lebih kurang macam ni lah. Okey. Sebab tapak tangan So untuk serat, kita tadah macam doa macam ni, itulah serat. Serat adalah paling banyak sekali. Sebab kalau kita makan serat, dia lambat digest, dia akan lambat spark insulin. Sebab tu kita akan rasa lambat lapar. Sebab kalau kita makan karbo, dia akan tukar jadi sugar, jadi glukos lagi cepat. Sebab tu sekarang orang makan nasi lemak pagi-pagi, tak ada masalah pun untuk makan nasi lemak. Saya kadang-kadang hari-hari makan nasi lemak. Tetapi portion dia macam mana? Macam ni, segenggam nasi je. Kadang-kadang ikan bilis tak jumpa pun. Betul tak? Gagal-gagal cari dalam nasi tu tak jumpa ikan bilis tu. Genggam nasi juga. Telur 2 biji. Oh. Telur 2 biji. Ataupun telur dadah ke 2 biji. Kalau boleh seboleh-bolehnya kalau telur dadah tu cuba goreng dengan minyak zaitun. Telur mata kerbau tu kan. Goreng minyak zaitun ataupun telur rebus. And then timun sebanyak-banyaknya tak apa. Okey. Itulah cara yang betul untuk makan. Tangan. Ya, tapak tangan. Ya Allah. Ya Allah, hai bagi timun. Okey. Boleh? Boleh. Saya kata kita nak makan secara lokal ni tak ada masalah pun. Sebab sometimes yang jadi masalahnya sebab kita makan berlebihan benda yang tak sepatutnya kita makan. Kan kita makan karbo berlebihan. Sometimes orang kata boleh makan biskut ke, boleh makan kan. Saya tidak menggalakkan sebab biskut yang dah ada dekat pasaran semua very high dengan sugar, gula putih, dengan ada bahan pengawet, semua everything. Cuba kita kembali kepada benda yang lebih alami lah. Okey. Macam mana pula dia orang kata, saya memang makan tak banyak Memang makan badan besar tapi makan tak banyak. Kalau tengok sama je dengan orang lain makan. Tapi kenapa saya masih lagi gemuk, tak kurus, dah cuba diet tak berjaya semua. Apa masalah saya ni? Satu, kena tengok sometimes dia tak makan banyak tapi dia mungkin minum air yang bergula. Manis. Sometimes benda yang macam aku tak makan banyak tapi makanlah kuih 2-3 biji. Betul tak? Okey. Kuih 2-3 biji akhirnya minumlah teh tarik segelas. Minumlah air isotonik sebotol sehari. So benda-benda macam tu yang macam very simple sebenarnya tapi kita macam aku dah makan sikit. Sikit tu apa yang sikit sebenarnya? You makan nasi sikit ke, masih lauk sikit ke ataupun makan apa yang sikit tu kita kena tahu. Kalau kita tak tahu benda tu, sebab tu saya cakap juga sometimes orang yang susah turun berat badan mungkin ada problem lain juga. Dia kena tengok juga stress level. Kalau orang yang stres, susah tidur, dia akan ganggu metabolisme juga badan. So kalau orang yang very low metabolisme pun agak susah untuk turun berat badan. So untuk tidur yang secukupnya adalah sangat-sangat perlu. Sebab ada satu orang peserta diet saya, dia 2 tahun tak boleh tidur. Oh, kesiannya. Dia hanya tidur 2 jam saja satu hari. Paling lama 2 jam dia kata. And then akhirnya bangun tidur. Tapi bila dia cari masalah utama, saya kata cuba cari masalah utama dia ke mana. Dia kata tak boleh tidur. And then dia jumpa doktor.
orang ingatkan dia kena gangguan semua. No, it's not that. Tapi dia jumpa doktor buat analisis semua, nampaknya dia kekurangan iodine, mineral dalam badan dia. Bila dia consume iodine ni dalam bentuk banyak benda lah. Mungkin ada rumput laut ke, iodine tinggi kan. So sekarang ni alhamdulillah dia punya normal dah, dia punya tidur, dia boleh lose 10 kg. Dalam masa berapa lama? 3 bulan. Oh. Sebab dia dah selesaikan masalah dia. Sebab tu kata, kena tengok apa masalah dia. Mungkin sebab makanan ataupun mungkin sebab gaya hidup dia, mungkin sebab stress level dia. So banyak benda yang kita kena tengok. Okey. Baik, untuk anda yang baru dengarkan kami, kita bersama dengan Tengku Asmadi, blogger diet kesihatan. Blog dia apa? Blog saya mrtengkuasmadi.com. Last, mrtengkuasmadi.com. Saya dah buka lah macam kiri kanan saya rasa bertubi-tubi hari ni saya kena rasa kecil sikit terhimpit. Okey, topik kita ialah kurus secara sihat. Kalau anda ada soalan boleh telefon kita 0326927939 ataupun tinggalkan soalan anda di laman Facebook Nama Radio. Baik, bila sebut tentang minyak zaitun, kadang-kadang ramai orang yang tak tahu, dia kata rasa dia sedap ke, boleh ke I makan sebab you know I dah biasa makan manis something kan, so boleh ke I campur minyak zaitun dengan madu ke apa ke filling, boleh ke macam tu? Okey, setengah orang mungkin orang ingatkan minyak zaitun dia kena makan direct je. Setengah orang fikir memang saya dulu pun macam tu juga fikir aku ni makan minyak zaitun boleh ke telan macam tu saja. Sebenarnya minyak zaitun ni macam saya share pengalaman saya lah. Saya dah banyak travel, saya dah pergi Spain, saya pergi Maghribi, saya pergi Turki, and then some Europe country yang saya pergi. Saya kata kenapa dia orang letak atas meja minyak zaitun? Tak kata suruh aku telan minyak zaitun ke? Tak, sebenarnya dia memang bagi free kot untuk minyak bagi. Minyak tu kan cakap seperti tu. Tapi sebenarnya dia part of dia punya makanan. Macam kalau macam kata nak senang, kita menumis sayur kan, sayur kangkung ke, bayam ke, pakailah minyak zaitun. Itu cara yang mudah untuk bagi satu family makan minyak zaitun, betul tak? And after that, goreng telur dadar, minyak zaitun. Ataupun letak minyak zaitun dan celup dengan roti. Itu makan juga. Sedap ke? Sedap. Ada satu makan rempah zatab. Memang sedap. Tapi saya ingat masa saya ke Turki, bila dia dah hidangkan nasi, dia memang akan yes, dia kan diesel semua kan? tu. Itulah satu cara nak misalnya kita guna untuk masak, and then dia punya khasiat mungkin akan kekurangan. Ada kurang lah. Tapi kita akan top up balik lah, kita panggil. Top up balik, kita diesel lah balik kita punya minyak zaitun. Saya selalu buat salad dressing. Kalau paling malas, saya buat saya tumis sayur je lah. Tu paling malas lah, saya tumis sayur. Tapi minyak zaitun tak boleh guna untuk goreng kan, menggoreng. Siapa kata? Oh boleh sebenarnya. Goreng ayam semua boleh? Boleh. Orang dekat Palestin dah guna berpuluh tahun, beratus-ratus tahun dah guna untuk masak. Kita kenapa sampai kat kita, minyak tu tak boleh guna untuk masak. Chef-chef antarabangsa pakai minyak zaitun untuk masak. Kenapa kita tak boleh? Sebab kita terlalu dimomokkan kata minyak zaitun hanya untuk minum je. Sebenarnya minyak zaitun ni boleh guna untuk makan, untuk masak. Sebab dia ada smoking point dia. Smoking point dia 180 hingga 200 darjah Celsius. Tu kena tengok. So kena pandai, sebab tu ilmu minyak zaitun ni selalu kalau ada saya kat Facebook saya pun saya ada share juga macam mana nak pilih minyak zaitun yang betul, macam mana grade minyak zaitun yang betul, macam mana itulah ilmu-ilmu yang saya selalu share dekat saya punya FB ataupun blog saya lah. Okey, banyak komen kalau tengok dekat live Facebook sendiri. Jadi saya boleh curi lah kat situ nanti soalannya. Okey, sekarang ni kita dah mula berdiet. Okey, macam mana kita nak istiqomah? Istiqomah kan? Ini yang paling sukar. Okey, saya rasa tak sukar kalau jumpa benda yang betul. Tapi macam saya cakap lah, first matlamat tu sangat penting. Kalau you betul matlamat you nak kurus sebab apa? Kalau you matlamat you untuk kurus untuk sihat, untuk sihat saya rasa you boleh istiqamah. Sebab sihat adalah selama-lamanya kan. Kalau kurus tu sekejap je. Kalau macam ada setengah orang tu kurus untuk masa sanding je. Lepas sanding gemuk balik. Itu matlamat yang salah bagi saya. Sebab itu jaga pendek punya matlamat kan. Tapi nak betulkan matlamat, itulah matlamat je jadikan apa yang kita makan hari ni adalah sebagai gaya hidup kita. Lifestyle. So macam saya boleh maintain size S dengan SS. S ke macam ni? Ni S ni kak dia. Ni. Ni S besar ni. Tak, dia Alex dah tu. So saya boleh maintain sebab saya mengamalkan konsep kesedaran dengan keseronokan. Sebab saya kata, kita nak makan apa-apa, kita jangan terlalu ekstrim. Setengah terlalu ekstrim, tak makan nasi, makan protein saja. Saya sangat-sangat sederhana. Saya makan nasi sekali, satu hari 2 kali. Sometimes makan juga roti canai. Saya tidak kacau macam, kita kena happy juga kan. Tetapi berpada-pada, bila kita nak makan something, makan tapi dalam portion yang betul. Cukup merasa lah. Orang kata, ni tak nak merasa katanya cheat day, tapi cheat year. 1 tahun cheat. So not fair for yourself lah, saya kata. Tak fair for yourself lah. So saya kalau tangan tu ke sana sikit orang tak nampak lah. So kalau orang kenal saya, itulah saya kata. Kalau saya pergi buat live dengan saya punya geng-geng diet saya semua everything, saya kata
kena cari satu point kenapa you nak kurus. Satu matlamat cerita. And then jangan terlalu ekstrim. Tu nak tanya juga tentang orang yang terlalu ekstrim ni. Saya tanya orang juga, ada tak keseronokan dalam hidup orang kalau terlalu ekstrim? Sebab apa? Memang cakap, jom pergi kenduri. Aku tak boleh pergi kenduri, aku tak makan nasi. Betul tak? Ada diet-diet sama dia yang tak makan nasi. So saya, pergilah makan kenduri, pergi biasa je. Makanlah nasi tapi dalam portion yang betul kan. Lauk, kalau macam lauk yang berkuah semua, kita kurangkan kuah. Kita ambil lauk saja. Kan ada sekarang lauk kenduri semua dah ada ulam. Tapi kan nak tahu, kadang-kadang ada orang yang dia tak makan nasi tau. Contoh tapi dia ganti dengan sup sayur ataupun dengan tom yum. Betul ke penggantian itu? Kena tengok jugalah sebab dalam semua benda ada karbo. Dalam sayur-sayuran ada karbo. Tapi sampai bila kita tak nak makan nasi? Saya cakap macam tu, boleh. Tapi sampai bila? Tak muat ke kita asyik makan sup sayur, tom yum, tanpa karbo lain, nasi ke, bihun ke, spaghetti ke. So it's like macam, bagi saya kena ada kesedaran lah. Kesedaran dengan keseimbangan. Dan plus sikit lagi keseronokan. So macam kita tak boleh lah. Kalau ajak pergi kafe, aku tak boleh lah makan lah, aku diet. So pergi kafe tapi buat pilihan makanan yang lebih sihat. Banyak je pilihan makanan yang lebih sihat, cuma bergantung pada kita punya tahap ilmu kita adalah. Okey. Baik, mungkin orang ni dia belum lagi betul-betul nak fokus on diet dan senaman. Okay, tapi ada benda-benda yang dia macam saya baca kat blog lah, saya dah baca tapi saya yakin lah Tengku Azmadi tentu hafal. Antara tips untuk turun 10 kilo dalam masa 10 minggu tu, apa sebenarnya yang kita mula-mula, saya ingat tau masa mula-mula lu ada juga yang cakap saya, apa saja benda yang manis jangan masuk kat dalam mulut, tak kisahlah kuih ke, buah ke, air whatsoever lah. Selalunya kalau kita cut sugar, dia memang akan ada turun dalam 1-2 kilo macam tu. Tapi lepas tu nak istiqomah tu sekali lagi gagal. Nampak kedai kopi warna hijau tu, dia macam panggil, mari macam tu. Jadi apa sebenarnya benda lain yang kita boleh cut selain dari sugar? Okey. Sugar ni bukan saya suka sebenarnya. Lesskan sugar-sugar yang macam gula putih. Tapi kita substitutekan dengan macam madu. We still can have something sweet tapi dalam bentuk yang lebih natural. Madu. Saya tukar madu tapi sekarang saya minum teh kosong dah tak rasa apa-apa. Rasa macam happy lah. Happy lah. Itulah keseronokan yang disebut tadi. Ya betul. Okey. Dah jimat dah duit tak payah gula. Dah lama saya tak beli gula. So for me satu, kita bukan cut tapi kita kurangkan. Kita selama ni makan, kita minum teh tarik 2 gelas. Kita kurangkan setengah gelas. Good enough Sebab dia kata benda ni adalah step by step. Dia jangan terlalu mencari. Jangan terlalu Okey, macam processed food. I tak sempat, I balik rumah I memang makan processed food je. Anak-anak pun makannya semua sama. Bagus ke tu? Processed food kena ingat, dia biasa ada pengawet semua itu. Tapi you boleh buat processed food sendiri. Meal plan lah, buatlah. Katakanlah you masak kuah spaghetti yang fresh tu, boleh frozen kan, boleh letak dalam chiller. So itulah planning yang boleh buat kan. Macam saya ada banyak share resepi kan. Kat IG saya kan, IG saya Tengku Azmadi tu banyak resepi saya share. Benda tu peserta diet saya jadikan IG saya tu sebagai panduan untuk diorang buat meal plan. Seminggu nak makan ayam Nandos. Saya ada bagi chicken ala-ala Nandos kan. Ada saya bagi diorang boleh amalkan. So meal plan yang tu yang penting you buat. Seminggu makan macam ni. So kata macam minggu ni nak makan ikan bakar kan. Dah siap-siap ikan siap-siap, balik rumah bakar je lah terus. Saya simple je bakar ikan bakar saya. Saya bersihkan ikan bakar tu, ambil minyak zaitun, razor dekat kuali, bakar. Kosong. Tak payah garam-garam sebenarnya? Tak payah, sedap gila. Lagi-lagi ikan segar lah. Tapi orang kalau kita makan ikan bakar ni nak ada air asam. Air asam tu belacan boleh. sikit. Sihat punya. Boleh. Pakailah tomato segar kan. Belacan sikit, garam sikit, cili padi. Tak ada masalah pun. Boleh Boleh. lah. Janganlah makan nasi habis. Tapi ada orang yang mulut dia memang kena gigit jajan. Kena makan jajan, keripik. Kalau tak kan macam bukan tak hidup, rasa macam tengah tidur. Sebab tak makan. So macam mana? Dia banyak sebab craving, kita panggil craving lah. Sebab craving ni salah satu sebab kita tengok awal pemilihan makanan diorang. Biasanya kalau orang craving ni, dia makan awal makan tu dia terlalu banyak makan karbo, ringkas. Macam gula, putih, kuih, sebab dia rasa macam nak makan something. Apa yang saya suggest untuk orang yang jenis-jenis macam tu, biasanya minum green tea. Ataupun minum kopi pahit. Okey, kopi yang tak ada gula. Tak ada gula tu. Espresso tu kan. Tak rasa apa gula kan. Minum macam tu. Tak pening ke?
Janganlah minum satu hari espresso Maksudnya dia je. kena try sedikit demi sedikit. So for me lah macam green tea. Saya gunakan green tea untuk elakkan craving saya. Tapi sometimes saya pergi makan juga. Tapi saya tak makan banyak lah. Saya tidak menjadikan jajan tu sebagai salah satu aktiviti harian. Okey, kita dapat soalan dari rakan-rakan kita. Dia kata kan, tengok Asmadi. Terus serius dia kata, macam mana kalau orang gantikan quinoa ataupun cauliflower tu dia buat macam nasi kan, cauliflower goreng, lepas tu quinoa semua tu sesuai ke ataupun sebenarnya elok makan nasi je, tak susah-susah? Dia bergantung pada orang punya taste. Okay. Sebab benda tu semua adalah karbo. Cuma beza dia quinoa ke kita ni saya cakap kita ni Ambon ni orang Kelantan so kita orang Kelantan, kalau orang kampung Malaysia ni Malaysia tidak lagi pada makanan makan nasi. Tak semua orang boleh makan quinoa, tak semua orang boleh makan cauliflower apa ni sagat tu jadi nasi goreng tak. Tapi bergantung pada orang taste. Boleh je, tak ada masalah. Tapi bergantung pada orang punya taste. Kalau orang boleh teruskan makan macam tu, teruskan. Kalau tak macam saya ni, nasi the best ya. The best lagi nasi budu singgap. Allah demo. Okey. Baik, sekarang ni orang gantikan deep fry tu dengan air fryer Okey ke air fryer tu? Bagus ke sebenarnya ataupun sama je sebenarnya dia punya fungsi dan konsep? Dulu sebab kita fikir lemak tu yang menyebabkan kegemukan. Sebab tu kita pakai deep fry. Kita nak kurangkan lemak minyak. Tapi sekarang persepsi tu dah berubah. Nak pakai minyak boleh. Minyak sawit adalah minyak yang sihat sebenarnya. Kita nak macam deep fry, pakai minyak sawit je lah. Tapi yang jadi tak sihat sebab kita pakai minyak tu berulang-ulang kali. So kita macam minyak zaitun saya pakai untuk menumis, pakai untuk deep fry. Ada yang grade kita pakai untuk deep fry. Sebab saya tak pakai minyak zaitun untuk deep fry. Ya Allah, harga dia kan eksklusif premium kan. Berpeluh nak bayar extra virgin anak pakai sebotol, ya Allah balik mengucap untuk menumis. So macam bukan tak boleh, tapi kita tengok premium grade lah. Sebab ada banyak grade. Minyak zaitun biasa kalau untuk masak yang deep fry kita pakai virgin olive oil lah. Yang biasa punya. Tak payah perlu pakai extra virgin. Okey, ada yang kata waktu terbaik untuk mula diet ialah ketika dalam pantang. Benarkah itu? Masa terbaik adalah masa sekarang. Tak kisah masa patah ke tak. Nasib baik kosong. Sebab tak ada masa. Sebab ada setengah orang akan pantang 40 hari je pantang dia. Lepas 40 hari, 41 hari tu dah. Mungkin tak sampai kot. Hari yang keempat pun dah start makan lain dah. Saya kata tak ada masa terbaik. Masa terbaik adalah sekarang. The best time is now. Okey. Or never. Baik, ada juga yang kata Nati Pak Abu kata betul, ambil minyak zaitun dan jaga makanan. Tak payah senaman teruk-teruk. Dia kata macam tu. Mana muka DJ? Tak payah tengok lah muka ai. Kalau tengok nanti tutup radio. Okey. Kata Nosita Rohadi, patutlah orang kata masa pantang bersalin kena pantang makan. Dulu saya tak faham, saya langgar je. Bila dah beranak ni rasa kembang-kembang berbanding dulu. Adakah ini benar? Dia pantang sebab saya pantang ni saya tengok macam setengah orang dia tak boleh makan something masa pantang sebab dia punya dalaman tu berbeza kan. Setengah orang angin tak boleh makan tu. Tapi pantang adalah makanan adalah kena makan yang sihat juga. Tetap kena makan makanan yang sihat juga. Biasa kalau kita tengok mak kita dulu kan. Kenapa orang zaman dulu ramai yang kurus Saya pun pelik juga kan. Pantang juga, pantang makan juga. Saya pun bantang lah. Orang sekarang pun bantang. Pantang nampak. Tengok. Nampak makanan. Tak apa kalau menggigil kalau tak pergi macam tu. Tak faham situasi. Kena faham situasi. Brother dan kasut kita mungkin sama tapi cerita kita berbeza. Saya faham. Sebab saya pun ada benda orang yang sama. Sebab orang yang sama yang saya hadapi and then saya tahu perasaan diorang bila nampak makanan tu macam ya Allah kat depan tu heaven. Yes. Betul. Itu kesukaran lah. Maksudnya jangan tunggu sampai sakit ke apa tapi sekarang ialah waktu yang terbaik untuk kita mula. Tapi jangan terlalu ekstrim. Betul, jangan ekstrim. Jangan ekstrim sangat. Okey. Baik, kalau kita diet kita tak boleh makan makanan western ke apa ke macam mana sebenarnya? Ke kena makan sayur sahaja kan? Kadang-kadang kan kalau western food ni kita tengok contohnya chicken chop memang kena goreng kot. Sedap chicken chop. Contohnya. So macam mana? Kita kena tinggalkan ke semua tu? Saya kata ikut bergantung pada orang. Jangan marah sekarang ni nak educate. Jangan marah. Tak marah. Sayang ni. Tun mengajar. Okey. Sebenarnya setengah orang fikir nak diet kena makan salad, kena makan spaghetti, nak kena makan salmon. Semua warna hijau, semua yang mahal-mahal. Tapi saya tak nampak kangkung, sawi, bayam semua sedap. Tapi macam mana kita gunakan, macam mana kita masak, dan macam mana kita makan banyak mana. Betul penting sebenarnya. So, kalau orang nak buat western tak ada masalah. Kalau macam saya cakap lah. Kita ni perut orang Malaysia. Mulut pun mulut budu, belacan, Cencaluk kan, tempoyak kan. Something like that kan.
takkan kita nak sesuaikan dengan diet orang luar sebab salmon nak beli seekor peluh juga. Baiklah makan ikan kembung ke keselar ke kan. So for me tak ada masalah untuk kalau nak makan western tak ada masalah. Macam minyak zaitun dia boleh western kan, dia boleh kampung kan, boleh Malaysia kan. Minyak zaitun tak ada masalah. So for me tak ada masalah untuk buat western diet ke makanan diet spaghetti ke everything, tak ada masalah. Tapi bergantung pada orang tu punya taste. Baik, kalau kita tengok produk yang dikeluarkan oleh Al-Art sendiri dia ada dua jenis lah minyak zaitun yang dikeluarkan. Yang pertama ialah yang extra virgin saya tak tahu sebut Piovo tu. Premium grade. Premium grade. Lepas tu satu lagi yang biasa. Jadi untuk orang yang nak dapatkan berat badan yang ideal kalau minggu lepas kita kongsi dari segi penghadaman, dia akan mudah dari segi penghadaman. So kita patut makan yang mana? Ambil yang mana Al-Art punya minyak zaitun ni? Saya akan saja yang premium lah sebab grade yang premium ni kualiti dari segi antioksidan dia tinggi, polifenol semua tinggi sebab apa? Dia adalah daripada buah perahan mingguan pertama yang warna hijau tu. Tapi rasa dia tidaklah terlalu pahit. Kalau baru kata buah hijau je pahit tak. Sebab itulah kualiti sebab buah ni sangat rare. Minggu pertama je dapat warna hijau. After that dia dah tukar ada yang warna ungu, ada hitam. So itu dah jadi organik saja bukan premium grade dia. So dari segi acidity level dia beza. Acidity level biasa yang ni 0.25% atau paling tinggi pun 0.5%. Itu bukan. Kalau saya akan saja premium grade. Sebab itu adalah kualiti yang tertinggi. Okey. Baik, dapatkanlah Al-Art ni kan. Tapi dia juga ada juga pegang goyang tunjuk kat orang boleh beli. Okey, sangat bagus sebenarnya untuk digunakan. Saya sendiri dah cuba dan ia sebenarnya membantu jugalah mungkin yang ada masalah susah nak susah penghadaman semua tu. Jadi anda kena mula makan dengan minyak zaitun. Okey, boleh ke kalau kita ambil minyak zaitun tapi lepas tu kita ambil pula suplemen-suplemen lain? Contoh kalau macam perempuan kan dia ada macam jamu-jamu jamu kunyit lah apa benda-benda tu kita boleh mix ke ataupun macam mana? Tidak menjadi masalah sebab minyak zaitun adalah bukan suplemen, dia adalah makanan. Kita bayangin biasa kita panggil superfood lah. Makanan yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Yang dapat membantu untuk you punya bagi nutrisi kepada badan you. So kalau kita nak makan jamu, rapat ke, senggang ke semua boleh makan tak ada masalah. Saya tak sebut kunyit je. So boleh makan lah, tak ada masalah. Sebab kalau makan sekali, sebab minyak zaitun adalah bukan ubat. So tak ada masalah. Boleh, boleh. Tapi kita bergantung. Bagi saya ada keperluan atau tidak keperluan untuk makan suplemen. Okey. Baik, jadi kalau nak beli ni macam mana nak beli ni Al-Art ni? Ada boleh tengok kat Facebook boleh juga beli dekat saya punya Shopee. Kita dah international sekarang, ada Shopee. Lens. Ada Shopee diskaun tak? Ada diskaun tak orang Ada, sekarang ada diskaun. Ada diskaun? Shopee, dekat Shopee saya Mr. Tengku Asmadi juga, shop punya Shopee. Sama juga, nama semua sama. So saya brandkan sama semua. Ataupun kalau macam yang di negeri-negeri lain boleh dapatkan dengan stoki-stoki kami di dekat alup.my. So kita punya website lah. So boleh dapatkan di negeri-negeri yang berdekatan, yang senang lah. Macam kita kalau dekat-dekat yang area Ampang, kita beritahu Ampang pula, Ampang, Gombak semua yang penting boleh dapat dengan saya. Dekat-dekat nak COD boleh dapat lah. Okey, baik. Dan juga dia yang tanya, adakah kanak-kanak sesuai untuk ambil? Sebab kanak-kanak sekarang obesity di Malaysia antara yang tertinggi di Asia Tenggara. Sesuai atau tidak? Dia biasa umur 6 tahun, 6 bulan ke atas dah boleh ambil lah. 6 bulan Tapi ada level taste dia berbeza sebab sometimes orang yang baby ni ada masa yang terlalu pungent dia panggil. Macam pungent dengan rasa macam very pungent punya rasa. Dia ada rasa yang kurang sikit. So kita banyak grade minyak zaitun sebenarnya. Kita ada yang daripada Pond's, daripada Spain. Dia punya rasa very tasteless, macam tak terlalu kuat sangat. Sebab dia sebenarnya kalau saya tak tahu kalau saya dapat yang mana, saya makan je dia ada rasa tajam sikit di tekak Betul. Kan. So itu kalau makan baby direct lah. terkejut dia nak, kalau baby suapkan, janganlah terkejut suap. budak. Masukkan dalam bubur. Mak budak pun makan boleh. So sekeluarga, makanlah sekeluarga. Itu penting. Okey. Jadi waktu yang terbaik untuk mula mendapatkan berat badan yang ideal ialah sekarang. Jangan tunggu nak mengandung. Mengandung dulu lah kan. Itu pun kalau mengandung kan. Masa mengandung kita kumpul lemak. Lepas ni kalau dia keluar, kita keluarkan semua. Kalau keluar. Okey. Jadi kalau jadi kalau nak dapatkan panduan yang lebih lanjut berkaitan dengan gaya hidup ni, anda boleh carilah blog mrtengkuasmadi.com. Dan kalau anda nak dapatkan minyak zaitun Al-Art yang saya dah cuba, saya memang sangat bagus, lain rasa dia, lain pergi dia tu. Dan saya nak kongsi jugalah, saya dah dapat dalam seminggu, kesan dia tu seawal 3 hari. Lepas 3 hari tu dari segi proses penghadaman tu dia dah berlaku. Memang. So macam sebenarnya ni dulu penuh.
Itu dia. Lepas 3 hari boleh masuk tangan orang lain kat situ. Alhamdulillah. Tak adalah. Okey. Baik. Itu saja waktu yang kita ada untuk kita bersama-sama dengan tetamu kita Rahsia Sihat bersama-sama dengan Al-Ad di Bernama Radio. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Tengku Asmadi berkongsi dengan kita. Layarilah laman blog beliau. Memang sangat style lah. Ayat-ayat yang digunakan pun tidak menyakitkan hati dalam blog berlain berdepan lain rasa dia. Okey. Jangan lupa untuk beli sekali lagi Al-Ad boleh dapatkan di Facebook dan juga Instagram untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Asmadi. Thank you so much. Sama-sama. Bersama-sama dengan kami. Dan untuk anda, saya kira saya perlu berakhir di sini untuk beri laluan kepada rakan peneraju seterusnya menerusi janji tembus serta berinformasi dan berilmu. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kita seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Selepas ini bersama-sama dengan Nazira Noran untuk Tazkirah Usrah. Terus dengarkan Bernama Radio mewakili penerbit berita Farid Ahmad dibantu Farah Izana Hashim juga pengawal kandungan Hashmar Hashim. Saya Raifah Zulkifli.